Okey, kita sambung dengan contoh 11 hari ini ya. Harap semua sihat-sihat belaka. Hari ini kita lihat selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan menggunakan kaedah graf. Jadi sebenarnya kita ada 3 kaedah. Kita ada kaedah graf, kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Okey, kita akan tengoklah satu-satunya. Okey, dia bagi X tambah Y sama dengan 6. Itu satu persamaan, dan satu lagi adalah 2x tambah y sama dengan 8. Jadi apa yang kita boleh buat, kita ambil contoh yang ini kan. Ini adalah persamaan yang pertama. Jadi kita buat penyelesaian yang mungkin. Kita buat 2 je cukup. Okey. Kalau x sama dengan kosong, jika x sama dengan kosong, y akan jadi sama dengan berapa? Kita tulis kat depan. Jika x sama dengan kosong, y akan jadi sama dengan berapa? Kalau ini dah tak ada nilai kosong, y sama dengan, automatik kita nampak y sama dengan 6, betul tak? So ini satu penyelesaian mungkin. Lagi satulah kita buat supaya kita dapat plotkan graf tersebut dengan dua ni pasangan. Okey, kalau sekarang y pula sama dengan kosong. Kalau kita dah tutup ni, x akan jadi sama dengan 6 pula. Jadi x pula yang akan jadi sama dengan 6. So untuk yang ini, okey, x dulu, y kemudian kan kita tulis. So kosong 6. Yang ini pula kita kena tulis 6 kosong. So kita ada 2 penyelesaian mungkin ya. So bila kita lukis, kita lukis kat sini, ini adalah y. Ingat sentiasa yang berdiri, tengok y tu macam tu kan, dia berdiri dengan tinggi sekali. Jadi itu adalah exist untuk y, pasti untuk y ya. Seterusnya yang ini kita labelkan sebagai x. Dia kan lepeh gini sebab dia tidur. Okey, tidur. Kalau dia tidur, dia lepeh lah. Ini kosong, jangan lupa nak labelkan. Seterusnya kita letak 1, 2, 3. Tak tahu, cikgu tak tengok lagi sebab cikgu hanya buat 2 penyelesaian mungkin untuk untuk satu sahaja persamaan. Kalau dah buat 2 tadi, senang nak tengok kan. Okey, contoh 6. Sekejap nak bagi dia nampak cantik sikit. Cikgu naikkan 5 bagi 6 kat sini. Okey, bagilah dia duduk kat situ. Okey, sekarang kita nak plotkan. Tadi kita nampak kan yang ini, kosong 6. Kalau x sama dengan kosong, y sama dengan 6. Ini cikgu tambah sikit tambah sampai 6. Kalau x sama dengan kosong, y dia sama dengan 6. Jadi cikgu labelkan sinilah. Cikgu plotkan, bukan labelkan. Ini adalah 06 dan lagi satu adalah 60. Kalau 6 berada di sini. Bila 6 bagi x, y pula dia jadi kosong kan. Jadi tak ada nilai. Saya boleh terus labelkan di sini. 2 benda ni sekarang apa yang boleh dibuat adalah cikgu cuma sambungkan kedua-duanya dekat tengah. Gunakan pembaris ya. Cikgu dalam lukisan ni tak ada pembaris, jadi cikgu lukis macam tu je. So ini lepas dah siap, kita kena namakan graf dia sebagai x tambah y sama dengan 6. Dah selesai graf bagi persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua pula sama juga. Jika, tulis dekat situ, jika x sama dengan kosong, maka y akan jadi sama dengan berapa. So bila x sama dengan kosong ni tak ada nilai, y terus menjadi sama dengan 8. Tak payah fikir pun kan. Kita ambil nilai-nilai yang mudah supaya kita tak payah fikir dengan banyak. Kalau y pula sama dengan kosong, ini tak ada nilai. Jadi 2x sama dengan 8. Okey, x pula akan jadi sama dengan, sini darab kan. So kita buang 2 kat situ, dia akan jadi 8 bahagi 2, x sama dengan 4. Okey, so kita ada 2 penyelesaian dekat sini. Ini adalah 08, ini adalah 40. Sentiasa x dulu baru y lah. So kita nak plotkan yang ini pula. Kosong, x dia adalah kosong di sini. Okey. Next,
Y dia adalah 8. Alamak, kita kena tambah lagi lah yang ini tambah sikit lagi. Tambah sikit lagi. Kita letak 7. Kita letak 8. Dan kita padam Y ni. Kita labelkan atas lagi. Boleh kelas? Okey, kita nak labelkan 08 tadi di sini. Dan lagi satu adalah 40. Apabila Y dia adalah X dia adalah 4, Y dia kosong. Okey, tak payah nak label apa-apa. So, terus kita lukis dahulu. Yang kedua ini adalah namanya apa tadi? 2X tambah berapa? Nanti contoh. 2X tambah Y sama dengan 8. 2X tambah Y sama dengan 8. Jadi kita dah lukis, kita dah plotkan, kita dah sambung dia punya titik yang diplotkan itu, dan kita dah lukis dua graf dua persamaan punya graf di sini. Okey. Kenapa kita kena lukis dua-dua? Sebab kita nak tengok di mana penyelesaian unik dia. Kita ada satu penyelesaian unik. Okey, sebelum kita buat penyelesaian unik di sini, kita cuba buat yang ini dengan menggunakan kaedah yang biasa. Yang ni simpan dulu, cikgu tak nak ajar awak dulu. Ataupun nak tengok dulu kan? Tengok dulu pun boleh. Okey, kita tengok sini berapa nilai yang kita boleh baca. X dia lah sama dengan berapa? 2. Dan Y dia pula adalah sama dengan 4. Jadi penyelesaian dia akan menjadi 2, 4. Di sinilah penyelesaian unik dia. Faham kelas? Di situlah tempat dia bersilang, maka di situlah penyelesaian uniknya. So, kalau dilihat macam ni, macam cikgu tengok tadi, tempat yang dia bersilang itu kita panggil dia ada penyelesaian unik. Macam tadi kan 2, 4. Ada ketika di mana kita lukis graf kan, sini Y dia, sini X dia. Graf dia macam ni, satu macam tu, satu macam ni. So, kalau macam ni dia tak bersilang langsung, dia tak bertemu langsung mata dengan mata, maka apa yang akan terjadi, ini dengan ini adalah cinta monyet lah, sentiasa mata ke mata je pandang, tak pernah berjumpa langsung dengan apa, tak boleh sentuh dan segalanya. Maka ini adalah kita panggil sebagai penyelesaian yang jenis penyelesaian ni tiada penyelesaian. Macam nak selesaikan masalah diorang ni, sedangkan tak bertemu. Bila awak nak selesaikan satu-satu masalah, mestilah bertemu dengan orang tersebut dan berbincang. Ini tak pernah bertemu, tengok mata je, berdendam sentiasa. Tak boleh lah, tak ada penyelesaian. Okey. Bagaimana pula jika graf dia bertindih? Contoh macam mana graf dia bertindih, cikgu lukiskan dekat sini. Graf pertama dekat sini. Graf kedua dekat sini. Graf kedua pun atas graf pertama. Graf ketiga kalau adalah contoh pun atas dia. Sebiji dia bertindih, sungguh-sungguh dia bertindih macam tu. Jadi bila kalau kamu nak tengok penyelesaian dia, dekat setiap tempat itu dia macam bertemu, dia ada penyelesaian. Penyelesaian dia bukannya kita boleh bagi tahu sebagai unik, sebab terlampau banyak penyelesaian, maka kita panggil penyelesaian seperti ini sebagai penyelesaian yang tak terhingga. Tak nak juga terlalu banyak ini penyelesaian pun kita tak nak. Okey, kita dah habis sampai contoh 12. Sekarang kita tengok kita dah habis sampai contoh 11 kan. Kita tengok contoh 12 ya. Okey, jadi kita tengoklah contoh 12 ni ya. Selesaikan persamaan linear dengan menggunakan penggantian pula. Tadi memang firstly dia minta kaedah graf, yang ini pula dia minta kaedah penggantian. Kita ada satu dekat sini, satu lagi dekat sini. Macam mana kita nak buat agak mudah? Cuba tumpukan perhatian sahaja. Jadi yang ini, yang pertama ni cikgu namakan sebagai persamaan yang pertama, yang ini sebagai persamaan yang kedua, iaitu 5x tambah 2y sama dengan berapa tu? 1. Okey,
inilah dia. Jadi macam mana kita nak buat? Senang sahaja kelas. Kita tengok siapa single dekat situ. Okey. Kita tengok siapa single. Kita ada pun single kat sini. Maksudnya dia tak pegang apa-apa nombor dekat situ. Jadi kita tengok dekat bawah, dia pegang 5. Jadi apa yang kita boleh buat, yang atas tu kesemua ini kita darabkan dengan 5. Okey, sebab apa? Kita nak samakan dia dengan yang bawah. Ini bukan kaedah penggantian sebenarnya. Okey, ini adalah bukan kaedah penggantian. Cikgu sedang mengajar kaedah penghapusan. Okey, tapi di sini dia suruh guna kaedah penggantian kan. Sebentar lagi cikgu akan tunjuk soalan yang sama untuk kaedah penggantian. Sekarang kita tengok kaedah penghapusan dahulu. Jadi 5x dengan darab ni semua kena darab, dia akan jadi 5x. Kemudian dia akan menjadi tolak dengan 15y sama dengan 7 kali 5 35. Ini jadi persamaan yang ketiga. Jadi yang pertama kita dah tak guna. Kita ada 2 persamaan baru iaitu 2 dan 3. Apa yang kita nak buat dengan yang ini pula? Kita tengok atas dengan bawah sama kan? Jadi atas 5x, kalau cikgu tolak dengan yang bawah, 5 tolak 5 dah hapus. Itulah cikgu punya ultimate goal dia, nak hapuskan. So 5 tolak 5 dah hapus. Yang ni pula tambah 2y, boleh tulis kat tepi takut kita buat salah. Tolak dengan tolak 15y. Jadi macam nak buat? Buat satu-satu. Okey, negatif-negatif tu jawapannya adalah positif. Kalau nak padam dulu huruf pun tak apa. Takut kita apa tu? Sesat lah sebab ada huruf lah. Macam nak tekan kalkulator, jadi keliru kan nanti. So terus kita tekan kalkulator yang ni, ataupun dekat sini sendiri pun dah boleh tekan kalkulator. Tak perlukan huruf. Tambah 2 tolak 15. Kalau korang tekan dah boleh dapat dah jawapan dia 17. Ini hanya side saja buat dekat tepi saja dapat 17 tu. Terus korang tulis kat bawah 17y sama dengan kita ada 1 tolak 35. Boleh tulis kat tepi. Kalau rasa tak mahir lagi, jawapan adalah negatif 34. Okey, ini boleh buat dekat kalkulator juga. Jadi y kita akan menjadi sama dengan yang memegang y dengan ni adalah darab kan. So kalau kita buang ke sini, dia akan jadi bahagi. Ini jawapannya dia akan dapat berapa? 17 darab dengan 2 kan. Kita akan dapat negatif 2 kan. Kalau kita bahagi tu. So kalau y kita dah dapat sebagai negatif 2, kita nak ambil mana-mana persamaan yang ke atas tadi. 1 pun boleh, 2 pun boleh, 3 pun boleh. Cikgu nak pilih 1 sebab 1 adalah yang paling kecil sebelum didarab dengan 5 kan. So dekat sini y kita jadi sama dengan 2 tadi. Tempat y je kita letak kurungan, yang lain-lain semua kita isikan dengan apa yang ada dekat atas. Semua sebiji serupa kecuali dekat sini. Dekat tempat y kita letak kurungan dulu. Seterusnya kita gantikan dengan apa yang kita dapat tadi lah. Y kan kita dapat 2 ke negatif 2? Minta maaf ya. Oh, negatif 2. Cikgu terlepas negatif tadi tu. Jadi kita dah letak negatif 2. Sekarang dengan cepat, dengan laju, kita dah boleh siap. X tolak tambah negatif 3. Tekan kalkulator je. Kalau rasa susah tu terus tekan kalkulator, tak ada apa pun susah. Tambah jadi tolak 7 tolak 6 sama dengan 1. Maka X sama dengan 1. Dah dapat penyelesaian dia 1 negatif 2. Ini kaedah yang sama kamu boleh guna untuk dengan apa? Lukis graf boleh sebenarnya. Buat penyelesaian yang mungkin dua-dua pasang lah. Seterusnya kamu boleh ni. Okey. Sekarang cikgu nak tunjuk cara yang lain pula. Cara penghapusan kita dah tengok macam mana kita samakan dua-dua tu. Lepas tu kita hapuskan dia kan. Sekarang kita tengok sedikit macam mana nak ganti. Ganti ni pun senang juga. Sama macam tadi. Ini adalah persamaan yang pertama. Ini adalah persamaan yang kedua. X tolak 3y sama dengan 7. Ini adalah persamaan yang pertama.
Persamaan yang kedua, 5x tambah 2y sama dengan 1. Ini adalah yang kedua. Apa yang diorang buat dekat sini, kalau namanya pun penggantian, dia ambil yang single yang ini kan. Jadi x dia sama dengan ini, benda ni dia buang ke situ, dia jadi tambah 7y dan namakan ini sebagai yang nombor 3. Faham tak? Ini dia buang ke belakang. So singlenya x2 je kita maintain. Lepas tu dekat tempat x dalam persamaan yang kedua kan, kita letak kurungan yang besar, yang lain semua kita salin balik. Faham tak kelas? Okay? Dekat tempat x je kita letak yang besar. Kenapa? Dekat tempat x ni kita nak ganti dengan x yang dekat atas yang kita dapat tu, 7 tambah 3y. Faham tak? Kalau tak faham, kamu boleh pause dan tengok balik video ni secara perlahan-lahan. Ini kita sedang darab masuk. Kalau ada nombor dekat luar dan ada kurungan, sentiasa kena darab masuk. 5 kali 7 adalah 35 tambah dengan 15y. Nah, tambah 2y tu kita salin balik. Kemudian ini kita dapat 17y, 1 tambah 35 nak buang situ, kita dapat tolak 35. 17y kita sama dengan negatif 34. Y pula kita nak bawa 17 ke situ, kita dapat bahagi y sama dengan negatif 2. Ambil negatif 2 ni kita buat macam kaedah tadilah, kita ganti masuk kan. Kita ganti masuk untuk dapatkan nilai x. Selalunya kita dah adakan tadi x sama dengan 7 tambah 3y. Sekarang kita just buat apa? Dekat tempat y tu je kita letak negatif 2 yang baru kita dapat. Seterusnya kita 7 tolak 6, kita dah dapat 1. Sama macam penyelesaian yang tadi. Sama tak? Ini 1, ini negatif 2. Jadi cikgu dah tunjukkan ke semua kaedah graf, kaedah penggantian, kaedah penghapusan. Semua kita dah tengok. Contoh 13 ada soalan yang baru. Dia suruh kamu menggunakan kaedah penghapusan. Sama jugalah. Kaedah penghapusan kalau macam ni senang. Sebab apa? Dia dah sama dah kat situ. So macam mana kamu nak tentukan yang mana satu perlu menggunakan penghapusan, yang mana satu menggunakan penggantian. Selalunya kita tengok kalau nombor dah sedia ada sama, kita selalunya buat kaedah penghapusan. Macam tadi, soalan tadi tu dia tak ada yang sama. Bukan contoh 13, contoh 12 tadi. Macam ni pun tak sama, ni pun tak sama. Tapi ini kita ada satu single. So single ni dia tinggalkan sebagai macam ni. Nilai yang dapat tu dia masukkan ke dalam sini. So tengoklah, depends kamu suka cara yang mana. Cara tu yang kamu buat, tiada masalah. Ya, tiada masalah ya. Jadi kita akan tengok contoh 13. Cikgu akan ajar macam tu je, tak payah buat satu persatu. Okey, kalau yang ini selalunya cikgu kata ini kita nampak yang sama, kita terus tolak kan. Tapi kena buat kat tepi dulu. Kita ada tambah 2y. Seterusnya kalau kita nak tolak dengan tolak 2y, buat benda ni. Y ni kalau nak padam dulu tak apa, sebab takut kita keliru. Cuba tekan benda ni dalam kalkulator. Tambah 2 dengan tolak 2, kita dapat 4. Okay, kita punya aim adalah untuk hapuskan. Tapi tiba-tiba berganda pula naik sampai 4y. Tak jadi ni. Jadi kita tahu itu adalah salah. Apa yang salah? Operasi yang digunakan adalah salah. Jangan guna tolak, guna tambah. Dekat sini kalau kita tambah, automatik dia akan jadi kosong. So tak payah buat balik pun yang ini. Terus je kalau pertama kali dengan satu simbol adalah salah, simbol yang kedua wajib akan jadi betul. Jadi tak payah takut. So ini dah hapus. Kalau kamu kena gunakan operasi tambah. 1x tambah 3x adalah 4x. Ni tak payah tengok pun. 9 tambah 15 adalah 24. Maka x sama dengan 24. Just kita nak bahagi dengan 4. Kita dapat x sama dengan 6. Dah selesai pun. Sekarang kita boleh masukkan x sama dengan 6 ke dalam mana-mana persamaan. Tapi kalau kita tengok yang mana yang sebenarnya kita check yang mana nombor dia paling kurang, kita masukkan dalam tu lah. Sebab takut kita tak
payahlah nak buat pengiraan yang melibatkan nombor-nombor yang besar kan. So kita dapat 4 tadi untuk X, tambah dengan 2Y sama dengan 9. Maka 2Y ni kita simpan sini, tambah 4 buang situ, jadi tolak 4. 9 tolak 4 sama dengan 5. 2Y sama dengan 5 kan, cikgu buat kat sini ya. Okey, Y pula akan jadi sama dengan sini, darab buang situ, jadi bahagi. So Y sama dengan 5 ke? 9 tolak berapa tadi ni? Oh, 15. Cikgu yang tersilap, tengok ke? Betul ke 9 tolak 15? Di mana salah dia? Okey, kita tengok 4X tambah dengan 2Y sama dengan 9. 9 tolak dengan 4, kita dapat 5. Dekat sini kenapa dapat 3? Kenapa dia dapat 9 tolak 6? X kita sama dengan 6 Salah cikgu juga sini salah. Okey, sini 9 tolak 6 sama dengan 3. So dia jadi 3/2 lah Y dia minta maaf cikgu yang tersilap. Ingat X sama dengan 4. Jadi kalau kamu faham yang ini, semua pun boleh faham. Senang sahaja kita menggunakan cara yang sama. Okey, kalau menggunakan soalan B ni pula, macam nak buat? Dia macam semua ini bukan single, ni pun bukan single, tapi semua pun nombor yang berlainan. Macam mana pula dah nak buat benda ni? Okey, senang sahaja. Kita boleh pilih mana-mana nombor yang kecil. Yang kecil dekat sini yang ni kan. Jadi apa yang kita buat? Kita darab silang. Kita ambil 3, kita darab ke atas. Semua kita darab 3. Kita ambil yang 2 ni. Okey, tadi ambil 3 kan, sekarang kita ambil 2 yang ke atas, kita darab kat bawah pula kesemuanya. So sini dia akan jadi 6X. Okey, terus kalau kita buat 3 kali 5, 15Y sama dengan 14 kali 3, kita akan dapat 42. 42 ke? 42. So macam tu juga dengan yang bawah ni. 3 kali 2 kita dapat 6X. Okey, 6X. Lepas tu darab lagi dengan tambah dengan 8Y sama dengan 14. Jadi sekarang kita boleh ubah ini sebagai persamaan ketiga dan ini sebagai persamaan keempat. Persamaan 1 dan 2 tak payah nak pakai. Dengan menggunakan persamaan ketiga dan keempat seperti yang dalam sini. Okey, apa yang kita boleh buat? Kita cari yang mana satu sama, ni dua sama kan. Kalau cikgu letak tolak sini, 6 tolak 6 dah hapus. Okey, maka kita boleh terus buat apa? Kita boleh terus 15 tolak dengan 8, kita dapat 7Y sama dengan 42 tolak dengan 14, 28. Maka Y sama dengan 28 bahagi 7, Y sama dengan 4. Menggunakan Y sama dengan 4 ni, kita nak ganti masuk ke dalam kita punya persamaan tadi. Yang mana paling kecil? Persamaan pertama kan. Y sama dengan berapa? Jangan silap lagi. Y sama dengan 4. Cikgu tulis dulu semuanya. Tempat Y je cikgu tinggalkan kurung Okey, 2X tambah ni kita letak 4 tadi lah. Ini kalau kita darab masuk dapat 20 sama dengan 14. Kita hanya sedang menyelesaikan persamaan ini. Okey, tambah 20, kalau buang situ jadi tolak 20. Ya, tolak 20 So seterusnya 14 tolak 20 kita dapat negatif 6. 2X kalau sama dengan negatif 6X sama dengan sini kan darab, buang situ jadi bahagi. Maka jawapan C akan sama dengan negatif 3. Betul tak? Negatif 3 dan 4. Selesai sudah. Kamu boleh screenshot latihan 6.3B ni, cuba buat dengan sendiri dan kita akan tengok dah habis dah ke? Oh, dah habis. Jadi satu saja lagi penyelesaian masalah ni kita tengok, lepas tu kita habiskan ya. Semalam saya membawa isteri. Isteri ni orang dewasa ya. Satu dewasa tambah dengan 3 orang anak. 3 orang kanak-kanak. Bukan satu dewasa. Saya, ada lagi saya kan. Sini saya dengan isteri, 2 dewasa. Jadi cikgu nak padam sini. Cikgu letak 2 dewasa tambah 3 kanak-kanak. Jumlah diorang pergi ke zoo tu adalah RM97. Ini akan menjadi persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua pula, saya orang dewasa 1, isteri 1, 2 orang kawan. So semua dewasa 1, 2, 3, 4. 4 dewasa
tambah dengan berapa anak yang dia bawa? Seorang sahaja. Satu kanak-kanak sama dengan 139. Ini adalah persamaan yang kedua. Okey, ini saja kita perlu selesaikan. Macam nak selesaikan, kita ada single di sini, kita boleh darab 3 ataupun kita boleh terus darab ini semua dengan 2. Ikutlah ikut kreativiti masing-masing. Macam mana kamu nak buat, macam itulah Okey, cikgu nak darab sini, darab semua darab dengan 2, maka cikgu dapat 194 dekat sini. So cikgu nak menggunakan ini dengan ini. Macam nak buat, cikgu nak tolak lah 4D tolak 4D, boleh potong dah. 1 tolak 6, kita akan dapat, tekan kalkulator kalau tak mahir. 1 tolak 6, kita dapat negatif 5. Negatif 5 kanak-kanak sama dengan 139 tolak dengan 139 tolak dengan 194, maka jawapan dia negatif 55. Kita nak hanya K dekat belah sini, ini kita nak bawa situ kan. Okey, yang tadi tu saling balik negatif 55. Yang ini dalam bentuk darab, bukan tambah tolak ini darab, buang situ akan jadi bahagi. Ini bila kamu tekan kalkulator, satu kanak-kanak, kamu akan dapat jawapan sebagai RM11 harga tiketnya. Okey, kalau satu kanak-kanak RM11, kita ganti masuk dekat mana-mana satulah. Contoh cikgu nak masukkan dekat yang pertama, 2D tambah 3K sama dengan 97 kan. Kanak-kanak tadi cikgu dapat 11. So cikgu macam tulis balik kat situ. Okey, sama macam kat atas, 2D tambah 33 sama dengan 97. Yang ini isikan cikgu untuk padam. Jadi 2D je cikgu tinggal kat sini, 97 tambah 33 buang dekat situ, jadi tolak 33. Cikgu nak tekan kalkulator, cikgu dapat jawapan 64. 2D kalau sama dengan 64, D akan sama dengan, kena bahagi dengan 2 iaitu, isikan cikgu untuk padam dulu, kurang jelas. Okey, D kita akan jadi sama dengan RM32. Okey, jadi untuk dewasa adalah RM32, untuk kanak-kanak adalah RM11 kan. Harga tiket untuk seorang dewasa dan seorang kanak-kanak kita dah pun carikan untuk dia. Maka ini sajalah dari atas sampai bawah kita dah buat. Kalau diberikan penyelesaian serentak macam nak buat, kita dah tengok kan, ada 2 pemboleh ubah macam ni. Okey, kita dah tengok kesemuanya, 2 pemboleh ubah. Kalau hanya 1 pemboleh ubah macam mana, dia ada penyelesaian unik. Okey, ini ada penyelesaian mungkin. Okey, dua-dua ni ada ungkapan linear dan nombor. Kuasa pemboleh ubah dia pun 1 sebab namanya pun linear. Maka kita dah selesai topik ni. Cikgu akan jumpa kamu dalam topik ke-7 secepat yang mungkin ya. Terima kasih, jumpa.